Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar Radio IQ yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat 69 hingga 70 bagi menggambarkan berkaitan kesinambungan dan keserasian antara ayat-ayat Allah ini, walaupun zahirnya kita tidak nampak, melainkan bila kita meneliti menghayati yang sebenar-benarnya. Firman Allah dalam ayat 69 dan 70, bagi tuan Miki Tafsir Ibn Katsir, tuan muka jilid ke-8 muka 42 dan 43. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Kami tidak mengajar syair kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersyair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang beri penerangan, supaya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Dalam tafsir Ibn Katsir menyatakan, kami tidak mengajar syair kepada Muhammad SAW, syair itu tidak layak baginya. Allah berfirman mengemukakan tentang nabinya bahawasanya dia tidak mengajar baginda syair. Syair itu tidak layak baginya, iaitu itu bukan tabiatnya. Tidak menguasainya, Nabi pun tidak menyenanginya. Bahkan dalam beberapa rangkap syair yang Nabi ungkapkan, ternyata ia salah dan dibetulkan oleh para sahabat. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengenai hal itu, kata Ibn Katsir, disebutkan bahawa Rasulullah tidak pernah menghafal satu bait syair pun. Bahkan jika baginda mendeklamasikannya, menyenandungkannya, apa kita panggil mensenandungkannya, maka baginda akan menjadikannya tak sempurna. Kata Imam Uzur Ar-Razi, Ismail bin Mujallid menceritakan daripada ayahnya bahawa Abdul Muttalib tidak pernah diberi anak lelaki atau perempuan, melainkan pasti baginya disenandungkan syair. Ini Abdul Muttalib, datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali terhadap Muhammad, itu disebutkan oleh Ibn Asakir dalam biografi Utbah bin Abi Lahab. Jadi seperti yang telah saya gambarkan kepada tuan-tuan, bila Nabi menyenandungkan satu bait syair daripada Tarfah, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi, maka dibetulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada kalanya Nabi menyatakan demikian. Banyak dalam hadis sahih bahawa pada hari penggalian parin, Yaumul Khandaq sebagai contohnya, Nabi meniru bait-bait syair Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni seorang daripada syu'ara'un Nabi. Kalau kita belajar dalam adab Islami, ni Abdullah bin Rawahah ni ahli syurga, pemimpin jeneral Islam dalam perang Mu'tah yang terkorban ini. Beliau merupakan seorang penyair. Maka Nabi pun buat bahar rajaz. Ni urjuza. Ni bahar syair ni kalau kita ungkapkan macam bila seorang berkata perkataan-perkataan indah, kita nampak macam pantun. Sebenarnya dia bukan pemantun pun. Seperti kata Nabi SAW, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilin sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula kad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Ya Allah, seandainya tidak ada engkau, nescaya kami tidak mendapat hidayah. Mungkin seseorang kita sedang menunggu busut agaknya. Mungkin seorang kita sedang menyembah berhala agaknya. Kalau tidak hidayah daripada Allah. Itu kata-kata Nabi kepada para sahabat ketika mereka menggali parit. Kalau tidak engkau, ya Allah, kami tak bersedekah dan tidak salat. Maka turunkan kepada kami ketenteraman, wahai Tuhan. Kukuhkan kaki-kaki kami ketika kami menghadapi musuh. Sungguhnya golongan yang lama melakukan kezaliman pada kami. Inilah puak Quraisy yang datang menentang kami dengan bala tenteranya. Jika engkau mengkehendaki fitnah, jika mereka mengkehendaki fitnah, wahai Tuhan, kami menolaknya. Begitu juga Nabi pernah mengatakan pada hari perang Hunain, An-Nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah Nabi, bukannya pendusta. Aku anak kepada Abdul Muttalib. Ini kata-kata nampak macam syair, bukan? Tapi dia bukan syair. Dia merupakan kata-kata spontan diungkapkan Nabi SAW seperti yang telah saya jelaskan dalam kuliah yang terdahulu. Begitu juga bahawa Jundub bin Abdullah berkata, dulu kami bersama Nabi dalam gua, terlukalah jari baginda, terkena batu, maka baginda mengatakan, hal anta illa izba' damiti fi sabilillahi ma laqiti. Engkau hanyalah satu jari yang terluka, dan apa yang kau derita itu adalah kerana Allah di jalannya. Jadi semua ni tak bererti meniadakan bahawa Nabi tak mengetahui syair. Nabi tahu syair. Tetapi syair yang dimaksudkan, yang dinafikan oleh Allah SWT ini adalah syair yang bawa kepada perkara-perkara yang melalaikan. Seperti disebut dalam tafsir Ahda'iq Rawhi wa Raihan, bila menceritakan tentang syair ini, bila menyebut perbezaannya dengan Al-Quran,
Syair ni sebenarnya datang dari perkataan sya'run, tuan-tuan. Sya'run ni maknanya rambut. Rambut ini satu benda yang bersifat teliti, kompleks. Maka orang yang menguasai syair ini, dia mempunyai ketelitian pemilihan perkataannya. Begitu agaknya disebut isti'arah. Maksud yang diperluaskan daripada rambut itu. Kerana orang yang mampu membuat syair, mengubah syair-syair indah ni, dia mampu untuk menyebut perkataan-perkataan tersusun seperti yang saya bawakan kepada tuan-tuan, kata Ibn Zaidun, seorang penyair pada Andalus itu. Allah tana'i baridan min tadarina wa naba'antu bi ruqyana tajafina ala wa qad hana subhul bayyini sabbahana حب فقام بنا للحين ناعينا من مبلغ الملبسين فانتزاحهم وزنا مع الدهر لا يبلى ولا ويبلينا. Ini tuan-tuan, ini kata-kata indah. In kana kad azza fid dunya liqa'u bikum fi mawqifil hashri nalqakum wa talquna ya jannatul khuldi abdilna bi sidratiha wal kautsaril azbi zaquman wa ghislina. Ini kata-kata memang indah. Diumpama rambut yang tersusun. Agaknya begitu maksud kata Imam Al-Urami. Jadi kalau sebut tentang syair ini, sekali lagi saya tekankan kepada tuan-tuan, jamaknya asy'ar. Ini merupakan darbun min kalam zu wazin khasin yantahi kullu baitin minhu biharfin khasin yusamma qafiyah. Ini ketersusunan pemilihan perkataannya begitu indah. Kalau nun saja, lam saja huruf akhirnya, dia ni biasanya terikut yasiru ma'al awatif wal ahwa. Dia dikuasai, pertimbangannya adalah perasaan, emosi dan juga hawa nafsu. Dia wala yattabi'u ma yumlihi al-aqlu wal mantiqu sahihu. Dia bukannya satu benda yang dibina di atas akal yang fikir secara waras. Kadang-kadang banyak pada syair dan benda bersifat nyanyian ni mustaqarul akazib wal mubalaghat fil ahaji. Dia merupakan satu lembah yang dipenuhi dengan pendustaan, pemujian yang tak sepatutnya, berbangga-bangga dan juga menceritakan tentang syahwat. Kalau seseorang penyair itu, kalau dia sedang marah, aqza'a fil qawli, dia gunakan perkataan yang paling keji. Kalau kita belajar dalam syair Abasi, ada Farazdaq dengan Jarir, menggunakan kata-katanya. Begitu juga Ra'i an-Nuhairi. Ini kata-katanya yang sangat kotor, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Kata-kata yang sangat hina disebut. Sampai ada kata-kata azabu syi'ri akzabuhu. Syair yang paling baik, nyanyian yang paling baik, gubahan yang paling indah, yang paling banyak pembohongan dan kata-kata dusta padanya. Sedangkan Al-Quran itu adab, seperti kata Imam Zarkashi dalam Al-Burhan, adab, akhlak, hikam, ahkam, wa tashri'. Ini Quran adalah penuh dengan adab-adab, ethics, akhlak, wisdom, hikmah-hikmah, ahkam, hukum-hakam. Dan ini merupakan sa'adatul bashar fi dunyahum wa dinahum. Jadi dalam fi dunyahum wa dinihim, ini merupakan satu kebahagiaan untuk manusia dunia akhiratnya. Wa akhiratihim furada wa jama'at. Fahasya' an yakuna syi'ran wala kahanatan wala sihran. Mustahillah Nabi ini merupakan seorang penyair ataupun seorang tukang tenun ataupun seorang ahli sihir. Jadi amat tidak patut untuk disebut Nabi semikian. Kata Imam Al-Faqurazi dalam tafsirnya bahawa sebenarnya kita kalau perhatikan kepada Al-Quran, pendekatan Quran ni ada usul salasa, ada 3 asas. Yang pertama, penekanan pada aspek wahdaniyah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, ar-risalah. Risalah makna perutusan Rasulullah. Yang ketiga, al-hasyru wal-ba'thu, iaitulah kebangkitan semula manusia di akhirat. Inilah dia al-usul as-salasah. Ini asas-asas yang 3. Maka telah kita lihat dalam ayat-ayat yang lalu, kata Imam Syekhul Islam Al-Imam Al-Faqurazi, ulama terkemuka mazhab Syafi'i dalam tafsir. Beliau ni keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau berkata bahawa kalau kau perhatikan dalam surah Yasin ini, konteksnya yang dibawakan merangkumi ketiga-tiga perkara ini, iaitu al-wahdaniyah, wal-risalah, wal-hasyr. Ketauhidan pada Allah ditekankan, perutusan Nabi dibawakan, dan peringatan tentang kebangkitan itu juga dimuatkan. Sebab itu ada ayat ke-60 yang lalu, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Ini telah kita pelajari huraiannya. Dan begitu juga dalam ayat wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Semuanya tauhid, semua unsur tauhid, iaitu ketika perintah beribadah tujuannya kepada Allah sahaja. Perintah itu datang daripada satu sudut, satu zat yang maha agung. Alam a'had ilaikum, dhamir digunakan ifrat. Kat sini telah kita pelajari, itu dhamir merujuk, ganti nama merujuk kepada tauhid. Kemudian ayat berkaitan dengan al-hasyr, islauha al-yawma, islauha, masuklah kamu dalam neraka, rasakan kamu neraka itu. Dan begitu juga dalam ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami tutup, seal mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, telah kita bincangkan. Dan lain-lainnya banyak merujuk kepada hasyr ini. Dan sekarang ayat yang ke-69 yang sedang kita bincangkan berkaitan syair ini adalah unsur, ini adalah kaitannya dalam bab risalah. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Jadi ini merupakan satu isyarat
annahu muallimun min indillah, muallimun wa muallamun. Dia ini diajar oleh Allah SWT. Wahyu itu jadi penekanan kepada aspek risalah ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-69 ni, kata Imam Al-Faqurazi, Syekhul Islam Al-Imam Al-Faqurazi menyatakan dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Jadi dalam kuliah lalu juga saya ada huraikan kepada tuan-tuan tentang kedudukan Ma'dubatullah, hidangan yang Allah berikan seperti yang warid dalam hadis ataupun yang merupakan hadis mauquf kepada Allah bin Mas'ud, bahawa Nabi SAW ataupun Allah bin Mas'ud mengatakan, inna hadzal Quran Ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Ini Quran merupakan hidangan daripada Allah, maka pelajarilah daripada hidangannya sedaya upaya kamu. Jadi kata Syekh Al-Imam Dr. Abdullah Daras dalam kitabnya juga, saya telah bawa pada tuan-tuan macam mana orang baca Quran ni kali pertama, memahami satu sudut, nanti dia buka Quran, dia baca lagi tanpa jemu, jumpa pula mutiara yang kedua, ia ibarat seperti intan dan setiap satunya memancarkan cahaya yang berbeza-beza mengikut sudut yang kita lihat. Dan begitu juga dibaca oleh orang lain, tak mustahil seorang anak itu menguasai kefahamannya lebih daripada orang lebih tua. Jadi inilah dia Al-Quran, sifatnya mengetengahkan, mengemukakan kepada kita beraneka pilihan hidangan. Tamu-tamu yang dijemput oleh Allah ni boleh memilih mana yang disuka, dan semua orang ingin menyenangkan tuan rumah yang menjemputnya datang menyantap itu. Jadi semua manusia diundang ke Ma'dubatullah, terbuka bila-bila masa. Kita kalau nak jumpa dengan seseorang, ya Allah, kena tunggu waktu, jadual. Lebih-lebih lagi kalau orang yang sibuk memerlukan appointment. Tapi kita lihat bila Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila kita nak bertemu dengan Allah ni tak perlu pada appointment, anytime, anywhere, di mana-mana saja. Jadi janganlah kita menunda-nunda kehadiran kita untuk ke Ma'dubatullah, kehidangan Allah ini. Siapa tahu ada yang menghambat anda untuk hadir. Ketika itu anda rasa sangat menyesal kerana kenapa tak datang lebih awal? Begitu banyak hidangan yang disediakan. Mereka yang telah datang lebih awal menyantap apa mereka perlukan, makan semahu-mahunya. Maka dalam konteks ini kita dapat lihat perkembangan ilmu dan kondisi masyarakat masa kini. Mereka menggunakan Al-Quran memegang Al-Quran sebagai tapak, sebagai foundation. Maka tidak ada siapa pun yang akan tersesat jalan. Jadi menyifatkan Al-Quran sebagai makdubah lagi, sebenarnya semua orang dapat dinilai dengan apa yang diambil. Anak-anak yang hadir ataupun orang OKU mungkin meminta tolong daripada orang lain yang mampu untuk mengambil makanannya. Tapi orang yang cergas, yang dewasa, yang tahu rasa makanan tersebut dan mempunyai perbezaan kecenderungan untuk makan, kalau kita nak bayangkan. Jadi kerana hidangan ini telah tersedia, maka tak payah bawa makanan lain ke tempat hidangan tersebut, kerana tuan rumah ni akan tersinggung kalau kita faham dalam makna pendekatan makdubah ini. Maksudnya tak perlulah kita cari pembenaran selain daripada Quran. Kita pergi makan mana-mana pun, no outside food allowed, dia tulis kat situ. Begitu juga dengan Quran ni tuan-tuan. Indahnya tafsiran dikemukakan oleh Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'in Nursi. Orang pada hari ini terhadap Quran tidak menunaikan hak-hak Quran itu. Inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Orang menjadikan Quran itu satu benda yang ditinggalkan. Dia umpama seorang pesakit pergi jumpa dengan doktor yang pakar dan prescribe kepadanya ubat. Maka ubat itu ditulis atas kampik-kampiknya. Yang ni makan waktu pagi, yang ni makan 3 kali sehari, yang ni makan bila perlu, yang ni kena habiskan. Maka kampik-kampik ubat ini dibawa pulang ke rumah. Tetapi Polan ini tidak makan ubat tersebut. Dia hanya mengalunkan kata-kata yang doktor catat di atas kampik ubat itu. 3 kali sehari, makan bila perlu, habiskan. Tetapi makannya tidak. Inilah tafsiran dikemukakan oleh Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'in Nursi. Alangkah malangnya bila mereka menjadikan Quran itu satu yang setakat itu saja. Maka amat benarlah kata-kata oleh Syekh Abdullah Al-Kattani dalam buku beliau Taratib Idariyah. Allah Al-Quran diturunkan di Hijaz. Yang bercakap dengan bahasa Al-Quran itu orang Mesir. Yang menghafaznya adalah orang Maghribi. Yang mengikuti adab dan juga kesopanan yang terdapat dalamnya adalah orang Turki. Dan saya tambah satu lagi, ia dipertandingkan di Malaysia. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Maka bila dibandingkan Ma'dubatullah ini, hidangan yang Allah jemput kita datang ini, dia merupakan hidangan terhormat tuan-tuan yang telah kita baca. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Jangan lupa ayat yang lalu. Maka orang yang datang ni semua orang beradab. Ma'dubah ni kan seakar dengan perkataan jazrul kalimah, dia adalah adab. Ma'dubah ni adab. Macam madrasah, dia perkataan darasa. Maka di sini penghormatan diperlukan. Bukan saja kepada kita yang hadir, kita mengharapkan penghormatan tuan rumah, kita juga kena menghormati tuan rumah. Ada etika makan, minum dan sebagainya, waktu berbicara, waktu menguraikannya, jangan pandai-pandai menguraikannya ikut suka kita. Ada adab, ada kesopanannya. Maka tuan-tuan sering-seringlah berkunjung untuk menghadiri jamuan Allah ini. Dalam konteks ayat ini, bila Allah menyatakan dia bukan satu makna yang tersirat, yang tersurat, yang sebenar-benar
sebenarnya adalah mengajak kita untuk membaca Al-Quran itu. Sebab itu ayat yang ke-70 akan kita huraikan nanti. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Untuk ia memberi peringatan kepada mereka yang hidup, dan telah saya jelaskan ada 4 manusia yang mati hatinya itu. Antaranya adalah mereka yang berada dalam kekayaan tetapi dilalaikan dengan keduniaan itu. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.